السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين، وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل وقت وحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. علمنا يا الله ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين يا رب العالمين. Yang mulia Ustaz Asri, Imam Masjid Daerah Seberang Perai Tengah, sahabat saya, sahibul fadilah Tuan Guru Haji Subki Muhammad, pensyarah daripada Institut Perguruan Kampus Tuanku Bainun, ashabul fadilah, tuan-tuan guru. Nak sebut nama tak apa ni, takut kena orang lain. Pasal tuan-tuan pakai apa? Pakai purdah kan? Ni Ustaz Zawi ke? Bukan? Orang lain. Macam Ustaz Zawi. Pakai purdah tu, nampak orang lain jadi orang lain. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada petang ini, dan saya mengharapkan kehadiran kita pada petang ini adalah melibatkan pihak yang terlibat secara langsung dengan melakukan ibadah korban. Kerana kalau kita nak mengulang kaji ke semua perkara yang berkaitan dengan korban, agak mengulang benda yang sama, dan baru ni dalam kuliah pun kita dah sentuh. Cuma katanya tuan-tuan dan puan-puan mahukan penerangan yang lebih, sebenarnya dah pun diterangkan, tetapi penerangan yang lebih teratur berkaitan dengan pengurusan korban itu sendiri. Jadi saya tak mengulanglah balik makna korban, rukun korban, syarat sah korban dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang telah pun tuan-tuan dan puan-puan terlibat, bukan hanya tahun ini tetapi melibatkan tahun-tahun yang begitu lama. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kalau boleh elok mai duduk depan dalam keadaan penjarakan sosial. Boleh mai duduk depan ni, supaya kita boleh bincang. Kalau ada apa-apa kita boleh bincang terus. Tak mau lagi, pasal saya pun pekak sikit. Saya abang betul, saya pun telinga apa-apa nak dengar. Mai duduk depan, senang. Baik. Ataupun tuan-tuan tentukan apa yang perlu nak dibincangkan secara lebih lanjut pada petang ini. Korban kita semua tahu. Kemudian saya harap perkara yang paling asas untuk kita fahami dalam korban ini, yang pertama, ibadat korban ini adalah menghidupkan syiar Islam. Dia bukan suatu acara tahunan, aktiviti tahunan macam sukan tahunan. Kalau di sekolah kan, kita ada sukan tahunan, kita ada majlis keraian, kita ada pasar malam, kita ada pasar minggu, kita ada pekan sehari. Dia bukan begitu sahaja untuk majlis keramaian, tetapi dia adalah menegakkan syiar agama Allah Azza wa Jalla.
wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Sembelihan korban itu adalah di antara tanda-tanda keagungan lambang agama Allah Azza wa Jalla. Jadi tonton yang terlibat sama ada sebagai orang yang melakukan ibadah korban. La ni kita namakan peserta korban. Dalam bahasa lama dia panggil tuan korban. Tonton yang terlibat sebagai pengurus-pengurus korban. Tonton yang terlibat sebagai orang-orang yang membantu orang melakukan ibadah korban. Tonton yang terlibat sebagai penerima-penerima daging korban. Kesemuanya mempunyai hukum hakam dan beberapa peraturan syariat yang perlu kita fahami dan perlu kita laksanakan. Yang maha penting, kesemua, sama ada pelaku korban, peserta korban, pengurus korban, penerima daging korban, semua hinggalah kepada toke-toke, lembu, khabau, kambing korban ini pun kenalah memahami bahawasanya ibadah korban ini satu syiar Islam yang besar dan kita kena laksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang suci, tulus untuk mendapatkan keredaan dan kasih sayang daripada Allah. Yang tu nombor satu sekali. Kerana la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah sekali-kali dagingnya, darah-darahnya, tetapi dia yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kamu. Jadi kena ada sifat takwa dalam jiwa kita ketika berurusan dengan ibadah. Kena ada ketakwaan dalam tindakan kita ketika menguruskan ibadah korban ini. Dan takwa itu tuan-tuan pun faham pada makna yang mudahnya adalah al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahihi. Menjunjung titah perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah. Ahlan wa sahlan. Kita mengucapkan selamat datang kepada Al-Imam Syab, yang imam, bukan yang imam, yang imam in English, fil Injiliziyah, yang imam, a very young imam, our Ustaz Abu Mansur Al-Maturidi. Okay, so kita dah we talk about korban dan bagaimana pelaksanaan korban ini menuntut supaya kita bertakwa kepada Allah. Ketakwaan itu terletak kepada menjunjung titah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan sebab itu kena dengan sesuci hati. Tidak ada di sana niat, tidak ada di sana hasrat, tidak ada di sana tujuan-tujuan yang lain daripada yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Kerana ibadah korban ini kalau tidak diuruskan secara yang betul, tidak di atas niat yang betul, qasad yang benar dan tujuan yang menepati garis panduan syariat, SOP syariat, maka kita khawatiri yang pertama sudah pasti tidak tercapai maksud syariat daripada pensyariatan korban ini, satu. Dan yang kedua sudah pasti takut-takut ibadah yang kita nak buat ini nak dapat pahala, tiba-tiba kita dapat dosa, wal'iyadzubillah. Menguruskan ibadah kot-kot boleh masuk syurga, tiba-tiba menguruskan ibadah masuk neraka. Macam itulah kita jadi tok imam. Bukan nak kata kat dia pasal dia tu imam, saya pun imam juga, tapi kami ni imam kampung lah, imam qaryah lantik, yang ni imam kerajaan, sultan lantik terus kan. Jadi tu imam kau nak boleh masuk syurga, tiba-tiba masuk neraka pasal jadi tu imam tu, mau tak? Makan gaji buta, kerja tak naik, mungkin lah kan. Wal'iyadzubillah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, hukum tak payah ulang lah, hukum korban.
kan? Sunat muakkad, lepas tu sunat muakkad kifayah. Itu selesai. Dah tahu dah, boleh bayang apa sunat, apa muakkad, apa kifayah. Kemudian syarat korban, saya nak buat mengajak macam mengajak dalam kelas. Syarat korban ada 4. Yang pertama, hendaklah menggunakan na'am. Bukan na'am makna ya, na'am yang jamak dia an'am. Yang pertama na'amun, iaitu binatang ternakan berkaki 4. Dan na'am ini yang hasiru tergolong dalam 4 jenis binatang sahaja. Yang pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing, yang keempat biri-biri. Biri-biri iaitu merujuk kepada kibash, al-kabshu. Lembu termasuk kerbau. Okey. Syarat yang kedua as-sin dalam bahasa Arab, iaitu umur. Umur kalau unta 5 masuk 6, kerbau lembu 2 masuk 3, kambing 2 masuk 3, biri-biri 1 masuk 2. Itu segi umur. Yang ni semua orang tahu. Syarat yang ketiga as-salamatu minal uyub. Binatang ini mesti sejahtera daripada kecacatan. Kecacatan yang merujuk di sini adalah kecacatan yang allati tunqisu al-luhum, yang mengurangkan daging. Jadi saya tak mau cerita. Sudah selesailah tuan-tuan dah mengaji. Pasal apa hak yang telinga putih tak boleh, pasal apa yang tanduk patah boleh. Pasal apa? Pasal tanduk tak makan. Walaupun yang tidak bertanduk itu makruh. Yang tidak bertanduk itu makruh, tapi kalau tak ada tanduk, tanduk patah boleh buat. Kerana tanduk bukan bahagian yang dimakan. Kemudian syarat yang keempat, ini penting. Apa dia? An-niyah. Niat. Kerana saya dah bincang baru ni, ibadat korban adalah ibadah yang maksudatun bidzatiha. Ibadat yang memang dikehendaki dengan zat ibadat tu, korban. Kerana ada perbezaan antara sembelihan ibadah dengan sembelihan bukan ibadah. Sembelih ayam nak makan dengan sembelih lembu nak makan dengan sembelih lembu nak buat ibadat, beza. Apa yang membezakan dia adalah niat. Kemudian dalam sembelihan-sembelihan itu ada sembelihan yang sunat, ada sembelihan yang wajib. Orang membayar dam. Contohnya, buat ibadat haji dia langgak larangan ihram ke apakah, dia kena bayar dam. Sembelih itu wajib, dan orang yang sembelih korban sunat, sembelih itu sunat. Yang membezakan antara wajib dengan sunat itu juga adalah niat. Kemudian dalam setiap ibadah tu hak wajib ada jenis-jenis dia. Ada kafarat, ada dam, ada nazar, ada macam-macam. Kemudian yang sunat-sunat ni pun ada jenis-jenis dia. Ada aqiqah, ada apa lagi? Ada haji Makkah, memberi hadiah kepada Makkah. Ada korban. Yang membezakannya adalah niat. Jadi niat membezakan antara al-ibadah dengan al-adah. Membezakan di antara maratib al-ibadah, membezakan antara anwa' al-ibadah. 3 benda. Membezakan antara adat dengan ibadat, membeza antara martabat-martabat ibadat, dan membezakan antara jenis-jenis ibadah. Baik. Itu kepentingan niat. Kemudian yang berkaitan dengan ibadah korban.
Okey, tuan-tuan, korban ada dua jenis. Satu korban wajib, satu korban sunat. Korban wajib berlaku dengan dua cara. Satu dengan cara nazar, satu lagi dengan cara kita mengaji apa ni? Satu nazar, satu lagi ingat tak? Satu nazar, satu lagi ta'yin. Korban ada dua. Satu korban wajib, satu lagi korban sunat. Hukum asalnya adalah sunat, tetapi dia boleh menjadi wajib dengan dua cara. Yang pertama dengan an-nazaru, yang kedua dengan at-ta'yin. Nazar, saya ingat semua orang faham nazar. Siapa tak bisa dengar perkataan nazar? Tak ada orang tak dengar. Okey, ta'yin. Ta'yin ini maknanya menentukan. Iaitu mana-mana orang yang memiliki binatang ternakan yang dia kata buat perisytiharan dengan lidah dia kata ini lembu korban, contohnya ini kambing korban, kambing ni nak buat korban, kambing ni aku jadikan kambing korban, maka dia jadi korban wajib. Okey, korban wajib, sebagian ulama kata ketika disembelih tidak perlu lagi berniat, kerana nazar dengan ta'yin itu sudah pun menjadi sebab ataupun sudah pun menepati tempat bagi niat. Okey. Jadi korban nazar, korban hak wajib ni selesai bab niat dia. Okey. Lah ni kita nak tengok masalah korban sunat, yang kata sunat muakkad tadi. Korban sunat dia kena ada niat. Dia kena ada niat. Niat ini hendaklah ada, telah berlaku, apabila selesai sembelihan. Tu dia punya tagging ni. Kena ada niat ketika selesai sembelih tu, niat dah ada dah. Tak boleh selepas sembelih baru nak niat. Jadi niat boleh ada sebelum sembelih, ketika sembelihan berlaku, dan apabila sembelih selesai, niat mesti sudah selesai. Jangan lepas sembelih baru dia mai kata, Ustaz, Imam, I forgot about niat. Saya lupa niat tadi. Maka sembelihan itu tidak menjadi korban, jadi sembelihan biasa, kerana tidak ada kerana tidak ada niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi pastikan ada niat, dan niat itu telah pun dilaksanakan ketika mana sembelihan dilakukan. Tengah duk sembelih boleh niat lagi. Habis sembelih tak ada, bukan masa untuk niat. Okey. Kemudian ulama memberi pedoman bagaimana kita nak berniat untuk korban sunat ini. Awak dia duduk berjalan. Ish. Oh, ada ni. Sekejap lagi kalau tuan-tuan rasa serabut ke, ada nak tanya terus. Pasal kita akan pi, tak boleh. Okey? Niat. Okey, niat.
Sebahagian ulama mengatakan harus berniat bila nak niat. Yang pertama, ketika dipilih atau diasingkan atau dikenal pasti atau ditanda, nanglah kata tanda, binatang yang telah menjadi milik untuk dibuat korban. Orang tu dia ada 5 ekor lembu. Dia masuk tengok lembu. Kemudian dia pilih seekor lembu, dia ikat. Dia pergi tambat tanah lain. Dia asingkan. Ataupun dia tanda, dia ambil spray, dia pergi tanda muka lembu tu dengan spray hitam. Bercomot lembu tu. Dia tanda. Dia asingkan, ditanda, dikenal pasti. Ataupun memang dia kenal. Lembu ni ada color biru satu, color merah satu, color kuning satu, color biji kemia satu, color apa lagi? Color pink satu. Dia pilih lembu color pink untuk buat korban. Jadi ketika dia mengasingkan, dia berniat. Ketika dia mengasingkan, dia duk pergi spray pada lembu tu, dalam hati dia niat, lembu ini aku niatkan korban untuk tahun ini. Sebahagian ulama mengatakan sudah memadai niat itu. Dah pakai dah niat tu. Bandingannya, kata pengarang Sabilul Muhtadin, bandingannya seperti orang mengasingkan harta untuk membayar zakat. Orang tu dia ada harta, contoh paling mudah, dia ada duit, dia ada kena bayar zakat lah. Dia ada nak bayar zakat. Okey. Kita buat contoh dulu, zakat fitrah. Dia ada 5 orang anak, suami isteri 7 orang. Jadi 5 campur 2 7, 7 orang yang dia wajib tanggung zakat fitrah. Seorang berapa? Seorang RM7. Katalah dia makan beras biasa. Jadi dia pun buat keluar. Dalam beg duit ni, duit banyak? Tak banyak pun tuan-tuan. Katalah ada duit banyak kepin, dia bawa keluar sekepin. Allah, naik duit Singapura lah pula. Dia bawa keluar ni, 50. Tang 50 ni ada 49, betul tak? 7 kali 7, 49. Dan dia niat dah. Inilah uang bayaran zakat fitrah ganti beras yang wajib bagi aku, fitrah yang wajib bagi aku dan tanggungan aku pada tahun ini. Dia niat dalam hati. Pegang duit tu, dia niat dalam hati, dia asingkan. Ataupun dia tanda. Tanda lah macam mana, dia asingkan bola pakit. Dia asingkan bola pakit. Sekali lagi dia pergi dekat Intan Amir. Tak. Intan Amir. Mesti kepala Amir punya. Tok Imam. Kan? Pergi kat Tok Imam, masa orang yang berhak terima zakat, dia hanya bayar, perlulah diulang niat? Tidak perlu diulang niat. Kalau dia nak ulang niat balik, tak apa. Tapi perlulah diulang niat? Tak perlu. Perlukah akad? Tak perlu. Walaupun Ustaz Abu Mansur doa akad. Inilah yang wajib bagi aku. Aku terima. Cik. Nak akad kita kahwin satu lagi. Apa masalah? Yang imam kot. Isteri mai, doktor mai. Ini marah pula lagi. Okey. Zakat tak perlu akad. Tuan-tuan dia suka akad. Okey. Jadi masa bayar tu perlu niat lagi tak? Tak perlu. Macam tu juga, sebahagian ulama kita mengatakan ketika mana diasingkan binatang, ditentukan yang mana nak buat korban, dia berniat ketika itu.
memadai daripada bukan memadai kalau berlaku niat ketika itu, niat tu pakai, memadai niat itu. Tetapi mengasingkan saja tak memadai, dia perasing saja niat tak ada, tu tak pakai. Dia kena perasing dengan niat sekali, tapi jangan dia perasing dan dia menyebut lafaz ta'yin, tu jadi korban wajib. Ketika perasing tu, ni lembu ni lembu korban, hangpa jangan nak kacau. Hak ayah hak ayah pi kurung dalam lau belakang, hak sekor dia tu, yang tu kita nak buat korban, yang tu lembu korban. Hak 4 ekor lagi duduk depan rumah, yang tu bukan lembu korban. Maka yang tu jadi korban wajib secara ta'yin. Kok kampung banyak tu. Dia kena hati-hati yang tu. Kok sini pasal kita tak belah lembu. Tu yang clear. Kok kampung mu bawa lembu pa dah. Kan? Hang bawa lembu pa. Dia kata lembu nak buat korban. Mu nak masuk sekali ke? Pula dah. Mu nak masuk sekali tu makna dia nak jual lah pula. Tak boleh. Dah dia kata lembu korban tak boleh tak boleh jual, tak boleh tukar pun tak boleh. Nak tukar dengan yang lebih besar tak boleh. Dia kata dekat kambing, nak tukar kambing tu dengan kerbau tak boleh. Kena kambing tu juga. Okey. 1. Ya. Tu sat lagi yang tu. Dia baru nombor 1. Ni baru nombor 1. Okey. Soalan ni kalau saya terlupa, ulang balik lah. Okey. Ni baru nombor 1. Saya nak abang berbagai-bagai cara berniat. Yang kedua, niat dilakukan ketika menyembelih. Ataupun sebelum menyembelih. Ataupun ketika mewakilkan tukang sembelih untuk menyembelih. Okey, saya tak mau sembelih sendiri. Saya dah kambing sekor. Saya nak buat korban. Saya pergi kat Tuan Haji, saya kata, Tuan Haji, minta tolong sembelih kambing saya ni. Saya niat ketika tu, kambing ni aku niatkan sebagai korban sunat bagi aku tahun ini, memadai niat tu. Sekali tukang sembelih, pergi sembelih, walaupun dia tak tahu niat kita sah sembelihannya. Tukang sembelih kerja dia, rek. Okey? Ataupun ketika mewakilkan, ataupun ketika mewakilkan kepada pengurusan korban. Boleh juga. Yang ni ulama yang contemporary hak belakang-belakang ni bersetuju dengan pandangan ini, iaitu 750 cukup. 750 duit tak ada. 50 boleh. 750 ni saya wakilkan kepada ustaz untuk menguruskan segala-gala yang berkaitan bagi menghasilkan korban sunat bagi diri saya. Ketika tu kita niat, memadai niat, dah cukup. Ketika kita mewakilkan, saya wakilkan ustaz beli 1/7 lembu dan disembelihkan untuk jadikan untuk menguruskan bagi menghasilkan korban untuk diri saya. Selesai. Ada pandangan yang mengatakan niat ketika itu pun dah pakai ketika mewakilkan. Okey. Kemudian
Boleh tak? Nombor 4, masalah niat. Harus mewakilkan niat kepada orang Islam yang lain. Harus peserta korban ataupun pelaku korban mewakilkan orang lain untuk berniat bagi dirinya, terutama orang yang tidak hadir ketika sembelihan dilakukan. Supaya apa? Supaya terhasil masalah ni, niat ini. Disyaratkan yang menerima wakil itu adalah orang Islam yang mumayyiz. Tidak sah diwakilkan kepada orang kafir, walaupun kafir kitabi. Tidak sah diwakilkan kepada kanak-kanak yang tidak mumayyiz, dan tidak sah diwakilkan kepada orang gila atau orang mabuk. Orang gila, suruh orang gila pergi niat korban kat dia. Ataupun orang mabuk ketum, dia tu duduk tengah mabuk ketum, aku ni sibuk ni nak kena pi ni, nak pi KL ni, hang satgi korban aku, hang tolong niat tak? Boleh tak? Tak boleh, pasal dia mabuk ketum. Tetapi sembelihan orang gila dan orang mabuk sah. Itu beza. Sebab itu harus yang berniat orang lain yang menyembelih orang lain. Yang duk berlaku kat kampung, kawan tu lah sembelih, kawan tu lah juga nak kena niat. Itu semua buat masalah. Dah lah orang dah berumur, duk terketak-ketak nak baca apa? Nak baca nama, kemudian pisau pun tak apa tajam. Lembu tu kheli ni kat dia. Lembu tu kheli ni kat dia, terlentang lah dah. Jadi boleh orang lain berniat untuk pelaku korban yang mana telah berlaku perwakilan. Jadi tuan-tuan, mungkin yang hak kata tadi bayar 70 ringgit sebulan tu masuk pada mana? Niat ketika mewakilkan tu, ataupun niat ketika mengasingkan wang. Macam itulah. Kemudian sebab itu kita sekarang ini dalam pengurusan korban zaman sekarang, kita melakukan pengurusan korban secara berpusat, tidak seperti dahulu korban buat belakang rumah, padu pisang, padu nyok. Tapi sekarang di tempat-tempat yang lebih teratur dan diuruskan dengan lebih terancang. Cuma diingatkan kepada pihak pengurusan untuk mengambil wakalah. Wakalah yang pertama, wakalah untuk membeli. Tidak? Supaya tak payah lagi duk angkat jual beli. Wakalah membeli, kita beli bagi pihak dia, kita angkat jual beli bagi pihak dia. Selesai dah jual beli tu. Yang dulu orang tua-tua duk kena angkat jual beli pasal tak ada wakalah. Kan? Kena jual beli, aku jual 1/7 lembu ni kepada engkau dengan sebanyak harga, aku terima. Aku jual 1/7 lembu ni kepada engkau dengan sebanyak harga, aku terima. Aku terima pula. Aku beli, jual beli. Aku jual, aku beli. Angkatlah, aku jual. Itu proses apa tu? Proses ubah hak milik. Karena korban ini disunatkan kepada orang perseorangan, individu, muslim, aqil, yang berakal, mukallaf, baligh, apa lagi? Yang berkemampuan. Jadi ada tak korban masjid? Masjid buat korban tak tu ni? Masjid buat korban tak? Masjid urus korban. Syarikat buat korban ada tak? Tak boleh. YB buat korban. Korban dia.
tu mana-mana syarikat yang nak bagi award, nak bagi anugerah kepada syarikat dia, dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk korban. Dia sponsor korban. Macam sponsor PHJ lah. Okey lah. Itu okey. Jadi korban tu siapa punya? Individu punya. Fardian. Bukanlah jadi syarikat punya. Kalau YB bagi tu, dia korban dia ke dia bagi kat masjid? Okey, katalah YB bagi sekok masjid lah pula. YB bagi sekok lembu yang sah dibuat korban, bukan lembu korban. Lembu yang sah dibuat korban kepada masjid. Masjid nak buat ke mana? Masjid kalau nak buat bagi jadi korban orang, nak bagi jadi korban, masjid kena pastikan berlaku pindah milik. Lembu tu daripada YB punya, kalau YB kata sembelih korban saya punya, selesai. Sekok lembu tu korban YB. Tapi dia kata bagi kat masjid, ikut masjid nak buat macam mana? Masjid kena pastikan berlaku pindah milik lembu tu daripada masjid kepada 7 orang. Nak pilih macam mana? Nak pilih macam mana? Bagi lembu dengan nama sekali. Jadi masjid nak buat macam mana? Sembelih. Lepas tu penama tu kena ambil mereka punya. Kalau betul dah dibagi kat mereka. Dan masjid jangan urus jangan urus daging tu. Kalau mereka suruh urus penyembelihan, pengurusan, kena bayar upah lah. Takkan urus saja. Kalau penama tu dah ada, mereka punya lah. Mereka kena buat lah. Mereka kena sembelih, mereka kena lepas, mereka kena agih, mereka kena buat sendiri. Pasal mereka punya. Ya. Ya, ya. Ya. Dengan nama sekali. Lepas tu sembelih. Lepas tu daging. Kita urus untuk sembelih dengan bahagian. Bagi-bagi. Memang berlaku pindah hak milik tak daripada YB tu kepada penama tu? Kita boleh buat korban untuk orang dengan syarat orang tu bagi izin. Kemudian apabila dia dah jadi korban dia, dan dia kena urus lah. Dia kena urus, kecuali dia wakilkan pula kepada pihak masjid untuk menguruskan daging korbannya. Kalau tidak, kita duk perintah hak orang tanpa izin. Satu. Dan saya agak kurang bersetuju dengan bubuh nama orang miskin. Sekali lagi tuan-tuan akan tengok pasal apa? Pasal orang miskin, kita bantu dia, bukan bantu dia buat korban. Orang miskin, kita bantu dia, bantu dapat daging korban. Ni bagi nama orang miskin pula pergi cari orang miskin bagi daging korban. Tak kita bincang bab itulah. Itulah benda tu duk berlaku, saya tahu. Dan duk berlaku, tahun ni pun berlaku. Saya terang betul-betul kena, kalau YB kita pilihlah kata dia pergi kat masjid pilihlah siapa-siapa yang nak jadi tuan korban. Jadi masjid kena ada satu kriteria yang masyarakat boleh terima. Pasal kalau pakai buah nama ya, sekali lagi orang akan bertikai. Apa lebih dia ni? Lepas tu Tok Imam buah nama dia, oh dia dah kaya, gaji pun banyak, Tok Imam besar pun, pegawai kanan kerajaan buah nama dia lagi. Tak kena pula. Jadi kena tengok tokoh masyarakat ke, orang banyak jasa kat masjid ke, kan? Ataupun buat undi. Siapa berminat, buh nama, panggil YB gerok-gerak cabut nama naik Mansur Al-Maturidi. Boleh kan? Boleh lah. Kalau apa tu YB berlaku pindah milik, dia tu dia punya. Jadi siapa niat, tuan korban tu niat. Kemudian habis sembelih korban tu, dia punya. Dia nak balik ke semua pun dia punya pasal. Ni dah hak buah nama yang saya tengok sendiri ni, hak buah nama orang miskin tu, habis sembelih korban, dia bagi kat hak penama tu sekilo, hak lain depa pederai semua. Hak lain depa pederai semua. Tu pun saya tak tahu dia apa asas kita hanya seronok nak makan daging saja. Tak mau orang macam tu.
Lepas ni kalau nak buat betul-betul. Sebab tu kena dengan sesuci hati. Pelaku korban, peserta korban, sponsor korban, semua kena sesuci hati dan ada ketakwaan dalam pelaksanaannya. Okey. Saya patah balik ni, ambil wakalah membeli. Yang kedua, niat. Saat ni kot dia lupa niat ke apa ke, dia tak niat masa bayar ke apa ke, ambil wakalah niat. Kemudian ambil wakalah apa lagi? Sembelih. Kemudian ambil wakalah yang keempat, mengagih. Jadi kalau Ustaz Abu Mansur Maturidi mewakili pihak masjid, saya bagi sejuaratul kat dia, Ustaz, ini wang 700, saya wakilkan pada Ustaz untuk membeli, meniat, menyembelih. Tak salah Ustaz, tiga Ustaz kena buat. Saya wakilkan pada Ustaz untuk menguruskan, untuk menguruskan, membeli, meniat, menyembelih dan mengagihkan 1/7 daripada seekor lembu atau kerbau. Kata api siap-siap, bentar baca ilmu tak ada dapat kerbau. Lembu atau kerbau atau unta bagi menghasilkan korban sunat pada saya tahun ini. Ustaz berkata, saya terima. Akad tu dah berlaku, ada berlaku wakalah, pegang 700, Ustaz tu pergi beli untuk saya, Ustaz tu niat untuk saya, Ustaz sembelih untuk saya, Ustaz agih ikut suka dia untuk saya, pasal saya dah bagi passing kat dia, delegate lah. Betul kata, delegate. Saya dah delegate dah dekat Ustaz everything to make the korban untuk bagi jadi korban. Kalau bagi 700 senang. Bagi buat apa? Nah Ustaz 700 beli lembu. Beli 700 beli lembu. Lepas tu lembu tu duk nganga. Ada berlaku Ustaz. Dia kata Ustaz 700 saya wakil Ustaz untuk segala-galanya. Dia buat amat itu ni. Boleh segala-galanya termasuk lah. Hak tu apa nama, termasuk dalam al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Kaedah dia, kalau dah apa uruf macam tu diterima, iaitu bagi 700. Nah Ustaz, saya nak masuk korban Ustaz, 700 ni Ustaz urus apa nama semua muar. Jadi semua muar tu sampai terhasil korban. Segala perkara yang perlukan untuk menghasilkan korban, daripada pemilikan tu jual beli lah. Pemilikan, peniatan, penyembelihan dan pengagihan. Apa-apa semua Ustaz tanggung. Kalau tak berlaku, Ustaz kena tanggungjawab depan Allah Ta'ala nanti. Tu makna dia lagu tu. Kenuri. Kenuri sekali kita sembang bab kenuri. Tak masuk lagi. Okey, ni bab niat clear. Jadi berapa lapis kita boleh niat? Berapa lapis? 4 keadaan boleh dilaksanakan niat. Ketika dipilih, ketika menyembelih, ataupun sebelum menyembelih, ketika mewakilkan penyembelihan, ketika mewakilkan pengurusan, dan harus mewakilkan niat kepada orang Islam lain. Okey. Ya, sila. Kemudian kita bagi untuk sebelah orang lain. Perlukah peserta tu niat dengan orang sebelah lah? Tak perlulah. Kalau dia dah wakil lah. Dia wakilkan pada Ustaz Abu Mansur untuk jawatankuasa uruskan niat. Jadi jawatankuasa boleh lantik seorang tukang niat. Kerja hamba Allah tu tukang niat ya. Lembu 1 7 orang. Kau nak hang pergi sembelih, dia pun niat. Boleh. Lembu 2 dia pula niat kat depan ni. Senang. Kita lah ni kawan tu lah sembelih, kawan tu lah ni niat semua raplah semua. Siapa duduk sembelih lembu sini kat tangan? Raplah ya. Ustaz kan? Satu masalah kawan tu nak niat. Saya lah duk buat kerja tu. Dengar ketah-ketah lah. Kalau kau bukan tali lembu lah. Bukan tali lembu. Tu cara lama cantik tu. Pegang tali lembu tu cantik lah. Ni lembu depa. Depa pegang tali lembu ramai-ramai. Depa serah kat Ustaz Abu Mansur, Ustaz kami wakilkan Ustaz untuk
Untuk apa? Sembelih. Ustaz pula ajak mereka, niatlah lah ni no. Macam mana nak niat? Sebut dalam hati. 1/7 milik aku daripada lembu ini, aku niatkan korban sunat. Ada orang dok ajak orang. Ni, ada orang ajak orang. Ada orang ajak peserta suruh kata. Suruh kata pula lafaz ta'yin. Kata ikut saya nah, 1/7 milik aku lembu ini aku jadikan korban. Yang tu dah jadi ta'yin, dah jadi korban wajib. Yang tu bahaya. Tuan-tuan nak ajak orang niat, suruh niat dalam hati. Tak payah lafaz lah. 1/7 milik aku dari lembu ini. Sebab tu kena ada pindah milik. Pindah milik jual beli. Sebab itu orang dulu angkat jual beli dulu. Aku jual kat hang 1/7 lembu ni dengan sebanyak harga, aku beli. Aku jual kepada kamu 1/7 lembu ini dengan sebanyak harga, aku beli. Aku beli 7 orang, baru mereka punya. Tapi kalau pengurusan telah diberi wakalah, perwakilan untuk membeli, akad tu dilakukan oleh siapa? Oleh pihak pengurusan. Beli pula borong. Lepas tu baru pengurusan tentukan, pilih lembu nombor 1 siapa, lembu nombor 2 siapa, lembu nombor 3 siapa, sampai lembu nombor 10 kalau 10 orang. Yang tu pun satu kapelah. Kita pula kena tengok, lembu kita kecil, lembu depan ni pasal apa besar? Oh, ada nama Ustaz Abu Mansur tu lembu besar. Yang tu dah beli banyak-banyak borong ni kena berlebih kurang lah. Kena berlebih kurang. Kalau macam ada orang tanya, tanya mana lembu orang masuk, betul kata yang tu dia kata jadi ta'yin semua. Tak lagi. Jangan sebut korban. Maksudnya, Jangan sebut yang tu lembu korban ku, tu selesai. walaupun orang tanya, maksudnya jangan sebut. Jangan sebut korban. Jangan sebut ini lembu korban. Jangan sebut lembu korban ku tu dah berlaku jual beli dah. Dah dia punya dah. Yang tu jadi lembu korban wajib. Sekali saya nak abang apa implikasi jadi wajib tu. Berat juga. Sebab tu saya yang kedua. Ya. Pengurusan korban. Ya. Contoh macam seorang dimasuk melalui pengurusan korban. Ya. Pengurusan korban nak bagi ke sembelih, tukang sembelih tu perlu tak melafazkan balik pada tukang sembelih untuk tukang sembelih. Tak perlu. Maksudnya buat macam ni selama ni kita orang kampung buat macam tu. Pengurusan lantik seorang untuk menyembelih lah. Pasal pengurusan dah ambil wakalah sembelih, dah ambil perwakilan sembelih, dia boleh pilih siapa-siapa untuk sembelih. Dia kata okey, lembu 1 ustaz pergi sembelih. Ustaz tu pun pergi sembelih. Adakah ustaz tu perlu niat? Tak perlu. Tapi janganlah siapa-siapa pergi sembelih tanpa apa? Tanpa dibenarkan oleh pihak pengurusan. Dia kena ganti balik. Maksudnya ada langkah apa-apa, hanya kena sebut nama ke? Tak payah. Bagi ya. Bagi sembelih, Selesai. Kecuali pengurusan nak suruh tukang sembelih niat bagi mereka tu. Hak berlaku lah ni macam tu. Pihak pengurusan suruh ustaz-ustaz sembelih ni bagi nama ustaz niat. Kan? Entah buat ke mana? Belum pengurusan. Lepas tu? Itu pergi kat parking lah. Lepas tu? Nanti kita niat lah. Dia niat. Itu dia niat. Lagu tu adakah salah? Tak salah. Saya tak kata salah. Yang tu bagus Tak nak buat keedah lama Ustaz. Kami pegang kali nunggu. Tak apa, lagu mana pun tak apa. Bukan masalah kaedah lama. Yang tu kaedah dulu. Kaedah yang digunakan. Tapi nak habaq kata harus orang lain niat, orang lain sembelih. Kalau tuan-tuan nak pakai cara lama, silalah. Tak ada masalah. Tapi nak habaq kata harus orang lain niat, orang lain sembelih. Pengurusan hanya suruh. Dia kata, entah kerja entah sembelih. Jadi Ustaz Abu Mansur kerja dia niat dia. Dia hanya pegang satu senarai, lembu 1. Okey. Dia kata, Ustaz sembelih lembu ni. Ustaz pun pergi sembelih. Bismillah, berak bagi. Siapa niat? Ustaz Abu Mansur niat. Dia pun raik lembu 1. Koyak kertas tu bulan pakit. Ni koyak kertas bubuh dekat darah. Ingat orang kampung. Koyak kertas tu bubuh dekat darah. Tak payah. Okey, clear? Ya. 7 orang. 7 orang bagi kita mengurus. Ya. Masa tu pengurus kena bagi ke tukang sembelih. Kita cuma mengurus tu lah, cuma hak sembelih orang lain.
Okey. Boleh dengan syarat tuan korban tadi bagi hak kat kita untuk cari siapa-siapa kita sembelih. Macam tu. Jadi wakalah tu wakalah membeli menyembelih tu makna menguruskan sembelihan. Tapi kalau dia kata saya wakilkan Ustaz Abu Mansur menyembelih, jadi Ustaz Abu Mansur kena sembelih sendiri. Tapi kalau dia kata saya bagi kat Ustaz Abu Mansur untuk menguruskan penyembelihan, Ustaz Abu Mansur boleh pilih siapa yang nak sembelih. So beza antara kalau dalam istilahnya dia ada ijarah, ada dua. Satu ijaratul ain, orang tu sendiri. Satu lagi ijaratul zimmah. Ijaratul zimmah pada tanggungjawab dia, pastikan benda tu berlaku sama ada dia buat sendiri ataupun orang lain buat. Boleh sak lah. Bagi dia loh. Kalau empat yang wakalah tu, Ya. dia ada dalam borang serta korban. Selesai. Lepas tu dia sign, Selesai. urusan kena buat apa lepas tu? Bosan tak buat apa, ambil duit dia, pegang elok-elok, simpan. Sampai masa beli kambing, beli lembu, lepas tu sembelih, lepas tu agihkan. Daripada pengurusan tu dengan tukang sembelih tu, dia kena ada wakil bawa. Kena? Pengurusan Pengurusan kena delegate kat tukang sembelih, menyembelih. Tak perlu. pengurusan sebab dekat tukang sembelih, Sampai tukang sembelih tak tahu dia sembelih untuk siapa pun tak apa. Sampai tukang sembelih tak tahu dia sembelih untuk ibadat apa pun tak apa. Aku ni sembelih orang buat korban ke orang buat kekah? Tak apa. Kerja aku sembelih. Orang bagi 20 gagal. 20 ke 40 lagi? Weh 50 dah. Oi, baru pecah rahsia. 50. Banyak juga tu. Ustaz nak tanya apa ni? Melawak Ustaz jangan marah noh, jangan marah. Apa dia nak tanya apa ni? Nak tanya apa? Apa saya? Orang mati. Semua mati. Nak buat korban. Orang mati sat lagi. Tu sat lagi. Pegang soalan tu. Okey noh? Ni clear? Okey. Boleh. Janji masa dia transfer tu ada niat dia. Betul boleh. Ya, Makcik. Anak besar mana? Umur berapa? Boleh buat korban untuk orang yang masih hidup dengan izin dia. Makcik telefon dia tanya. Kak Long lah kata nama dia. Kak Long, mak nak buat korban kat hang hamau dah. Kak Long kata, boleh mak okey boleh. Kalau Kak Long kata, tak boleh. Mak pandai nak buat korban kat cik. Tak boleh. Kalau dah meninggal. Okey, lagi saya nak terang yang tu. Tapi buat korban untuk orang hidup, tidak boleh buat korban untuk orang hidup kecuali dengan izin dia. Dan yang hanya boleh buat korban untuk orang hidup adalah ayah ataupun tok wan buat korban untuk cucu dan anak. Tanpa izin. Ayah boleh buat korban ke anak tanpa izin, tok wan boleh buat korban kepada cucu tanpa izin dengan satu syarat, iaitu menggunakan harta ayah dan tok wan tu bukan guna harta anak. Guna harta anak tak boleh ke? Kekah pun sama. Untuk isteri sama juga. Kena minta izin. Entah wali isteri entah ke? Bukan. Bukan. Kekah baliang. Tu bab kekah kita tumpu korban sat. Sekali kekah lagi. Dah abang ni dekat tengah lama. Saya tuan speaker. Okey, map dia mana? Apa? Karya ni nama apa? Bandar Perda, silap Bandar Perda. Yang kita duduk tengok parlimen ni kan. Saya speaker lah. Sila Bandar Perda. Ya. Ya.
Tu saya kata kalau bolehlah biar orang masuk korban ni mengaji sikit. Dia tahu asas. Jadi orang yang menguruskan korban kena pandu orang yang masuk korban ni supaya buat benda yang betul. Jangan kita duk syok himpun duit nak buat korban ni, ada. Kita kena pandu dia. Jadi tuan nak masuk korban bayar 700, alhamdulillah. Jadi di pohon tuan mewakilkan pihak kami untuk buat benda-benda ni. Kalau hak yang urus pun 2 kali 5 juga, tu that's the big problem. So tu saya tak mau apa nama, moga-moga diterima lah. Moga-moga diterima. Siapa angkat tangan tadi? Wakil mana? Balik pulang? Jerutung? Sila, mana? Ya, sila. Ustaz orang mana? Ustaz orang mana? Padang Lalang. Adik Ustaz Zawi bukan? Patut pun muka macam Zawi. Ni. Ni pak dia duduk sebelah. Okey. Ya. 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 Kena tanya dia. Kalau dia kata dia redha, boleh. Kalau dia tanyalah. Anak umpan tak payah. Pasal kita wali dia. Okey. Itulah muka macam Ustaz Zawi tu duk kata. Macam Zawi pakai burdah tu. Okey. Baru pukul 4. Kadang tengok jam silap pun haru tak. Pasal nak pukul 5. Ya. Ya. Dia nak tangguh bila? Kena sebelum hari korban kena berlaku pembayaran. Sama ada dia bayar ke adik dia sebagai sponsor ataupun adik dia bayar. Kalau tidak, mana boleh? Kalau tidak, korban tu jadi 6 orang punya. Korban ni boleh share. Sekok lembu seorang boleh, sekok lembu 2 orang boleh, sekok lembu 3 orang boleh, sekok lembu 4 orang boleh, sekok lembu 5 orang boleh, sekok lembu 6 orang boleh, sekok lembu 7 orang boleh, sekok lembu 8 orang tak boleh. Paling banyak 7 orang. Bawah boleh tu boleh. Sah korban. Kalau 6 bahagi 6. Kalau 7 bagi 7. Tak mesti 7. Oh, abang tu sebagai tuan lembu. Dia sponsor lah. Itu boleh Lepas tu bayar utang. Utang boleh sah ibadat tapi tak digalakkan. Utang buat ibadat utang. Kahwin pun utang. Dengan mas kahwinnya RM55 utang. Okey. Kemudian ada soalan tadi, buat korban untuk orang mati. Dalam qaul mu'tamad mazhab Syafi'i tidak boleh melakukan korban untuk si mati kecuali ada wasiat. Ini selesai. Mak ada wasiat kah?
mak tak ada wasiat, tak apalah, tak usah buat lah. Kalau ada wasiat boleh, okey. Kalau nak bagi juga pahala kat mak, buat macam mana? Buat korban untuk diri kita. Kemudian kita niatkan pahalanya untuk mak kita. Oh, kita tak ada pahala langsung lah ustaz, pandai-pandai lah pula. Dapat pahala juga insya-Allah. Niat buat untuk diri kita, selesai tu kita kata ya Allah, pahala korbanku ini aku kongsikan dengan ibu dan ayahku. Ramai mana tak apa. Ya, boleh. Dengan nak kongsi dengan ahli keluarga yang hidup lagi pun boleh. Kan? Isyrakus sawab. Saya terang malam tu, ingat? Siapa mai kuliah saya malam tu? Tak ada mai. Okey. Malam apa saya mengajar sini waktu ni? Malam Ahad, malam Senayan baru ni. Kena guna duit kita sendiri. Duit peninggalan mak jadi apa dia? Jadi pesaka. Ni pun satu hal ke. Duit peninggalan mak walaupun sekupang adalah pesaka. Kami kira habis. Saya suruh kutip semua duit mak saya. Meninggal baru ni PKP. Walaupun duit seduit. Adik saya aku kutip lah. Adik duduk dengan mak kutip. Duit seduit pun. Bahagi juga. Saya tak mau kita makan hak orang tanpa hak. Dakwa-dakwi sampai akhirat. 1 sen pun saya bahagi. Bagi kami bapa beradik. Nak bagi adat kan, nak bagi faraid kan, mari kita buat sepakat siap-siap. Tapi pesaka kena urus secara pesaka. Kecuali mak kita ada hutang. Hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang korban, hutang nazar. Dia bernazar nak buat korban, tak ada buat mati. Yang tu boleh ambil duit pesaka. Kalau tak ada macam tu tak boleh. Okey. Cuma tuan-tuan, sebenarnya ini adalah qaul yang mu'tamad dalam mazhab, tetapi ada khilaf di kalangan ulama, hatta ulama mazhab Syafi'i. Antaranya Ibnu Qattan, Syekh Daud Fitani ada sebut dalam Furu' Masail, Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi, mereka mengatakan harus buat korban untuk orang mati. Dan ini adalah pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanafi. Okey. Tapi yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kecuali ada wasiat. Kau nak buat juga, nak keluar daripada khilaf, buat atas nama kita, hadiahkan pahala kepada ibu dan ayah kita. Yang wasiat ni boleh pakai harta semati. Tadi wasiat itu macam nazar, Kalau dia wasiat dengan harta dia, kena pakai harta dia. Tak. Kalau dia kata, aku mati, duit aku ni hampa buat korban. Jadi kena ambil duit dia buat korban. Dengan syarat tidak melebihi 1/3. 1/3. Katalah dia mati. Pesaka dia tinggal duit pun RM1,000 lah. Anak ada 5. Kira patut-patut dapat seorang 200 lah. Tapi dah pak ni suruh buat korban. Tengok pula harga korban 700. Jadi tolak 700 tinggal 300. Oleh kerana 700 tu melebihi daripada nilai 1/3, maka wasiat tu tak terpakai. Kecuali lah waris nak buat juga. Buatlah. Wasiat dekat 1/3. Kena cari tempat yang boleh buat korban kurang daripada 1/3. Dia hantarlah pergi Kemboja ke mana, India. Itu satu lagi. Kira korban, wasiat orang tua-tua yang mati ni jadi korban diurus seperti korban wajib. daging boleh makan? Tak boleh. Anak-anak tak boleh makan, orang kaya tak boleh makan. Dalam mazhab Syafi'i, korban untuk orang mati, anak-anak tak boleh makan, orang kaya pun tak boleh makan. Kena bagi ke orang miskin semua. Sebab tu kalau nak buat korban untuk orang mati tanpa wasiat, tuan-tuan bertaklid dengan mazhab Hanbali, kerana mazhab Hanbali membenarkan buat korban untuk orang mati tanpa wasiat dan diuruskan seperti korban orang hidup daripada makan, hadiah dan sedekah. Mazhab Hanbali. Tapi tuan-tuan kena tahu hukum asal dia tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya.
kurban. Jadi kita tak nak Kalau korban kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat. tak tahu pasal kita tak pasal kita atau adik-adik setuju nak buat kurban betul tak? Tapi kita tak nak pilih tak bagi nak serahkan betul. Mana kita niat ni kita ada 700 daripada duit zakat tu kita kata ni duit kurban untuk mau. Nak buat korban kalau dia tak ada wasiat nak buat pasal apa? Betul saya kata kebanyakan yang nak berlaku. Tak boleh. Itu kalau itu kena semua waris setuju. Kalau ada salah seorang waris tak setuju, tak pakai. Kena bagi pesaka. Kalau dah jadi kita pun tak tentu pilih sebab kita tak tahu 7 orang dalam satu bahagian ada 7 orang kata Ya. ada 5 wadik ke apa tak boleh kan. Tak boleh. Dia kena bagi milik tu. Kena bagi milik tu. Kita ni pun salah faham tu. Kalau haji tak apa. Tu memang mak kita kata dia tak pergi haji lagi, tu boleh buat apa haji. Itu macam hutang. Macam puasa. Tapi kalau ni ibadat sunat. Kecuali ada wasi. Kecuali ada wasiat. Kalau tak ada wasiat tak boleh. Cari duit lain lah. Kalau ada adik bagi lu. Lepas tu, siapa nak sponsor mai. Itu pun bukan mazhab Syafi'i. Pasal tak ada wasiat. Mazhab Hanbali. Ini dia tak kata sponsor pun dia kena bagi kat buat macam kata saya abang, dia kena bagi abang tu yang dapat rumah kan. Ya. Dia tak campur. Tak boleh. Ya. Satu lagi konteks pada usaha tadi yang kurban wajib tak boleh bagi pada orang kaya kan. Ya. Miskin. Konteks orang kaya tu macam mana? Sebab kalau orang kampung kita kalau kita cakap miskin dia kata semua rumah ada kereta ada TV. Jadi macam mana kita nak tahu? Tak. Afterward I will explain it properly. InsyaAllah. Sat ada masa. Itu masalah orang kaya. Sat lagi masa bincang pembahagian daging korban saya cerita nah. Sat ada kakak ni nak tanya. Kuat sikit. Okey. Yang pertama sekali abang nak buat korban atas diri dia dan nak hadiah pahala kat ayah. Yang tu boleh. Tapi dia nak guna duit mana? Dia nak guna duit khairat kematian orang bagi. Okey, apa status duit khairat kematian? Adakah duit khairat kematian tu menjadi harta pusaka? Tidak. Duit khairat kematian tidak menjadi harta pusaka. Duit khairat kematian adalah derma yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga si mati. Keluarga si mati untuk pengurusan dan membantu keluarga dengan musibah yang menimpa mereka. Itu sahaja. Jadi nak pakai duit khairat kematian tu walaupun bukan pusaka, pada pandangan saya kena juga mendapat keizinan daripada kesemua ahli waris yang berkaitan. Kalau semua setuju boleh. Kalau ada siapa tak setuju, bahagilah macam mana nak bahagi pun. Khairat kematian tu. Bahagi. Pasal dia bukan pusaka, ikut persetujuan. Mak ada lagi? Tak ada juga. Biasa duit khairat kematian ni kita bagi kat mak kan. Selesai. Bagi isap mikrofon, saya tak larat pimai-pimai. Tadi yang kata anak boleh buat korban untuk dengan niat pahala disekat padanya. Daging korban boleh korban? Yang tu boleh. Yang tu bukan korban orang mati, yang tu korban kita. Kita hanya kongsi pahala saja. Yang tu daging boleh makan. Baik. Sekarang kita masuk kepada pengurusan daging korban. Setengah jam cukup kot. Saya harap cukuplah masa. Yang duk berlaku lah ni. Yang duk berlaku. Daging korban ni kita buat apa? Mijik ni sembelih pagi. Lepas tu buah dalam plastik. Lepas tu orang main semayang bagi. Seorang sebungkus. Selesai. Sampai habis. Betul tak? Okey.
Itu pun bagus juga. Tapi kita takut-takut dia tidak memenuhi kriteria pembahagian daging korban yang dituntut di dalam syariat. Terutamanya menepati garis panduan yang diletakkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Okey. Tak. Tengok no. Okey. Yang pertama sekali, setiap bahagian korban, kena ingat, setiap bahagian korban, okey. Sebelum tu kita setuju dulu tentang beberapa istilah. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, hadiyah. Yang ketiga, makan. Dalam bahasa Arab, at-tasadduq, yakni al-ihda, yakni al-aklu. Yakni sedekah fakir, miskin. Hadiah orang kaya. Makan tuan korban, peserta korban. Okey. Maka kalau disampaikan kepada fakir miskin namanya sedekah. Kalau disampaikan kepada orang-orang kaya, Ustaz Abu Mansur Maturidi Al-Ghaniyus Sari, itu namanya hadiah. Kalau tuan korban ambil sendiri namanya makan. Ini istilah fuqaha letak. Bainal akli wa tasadduqi wal ihda. 3 perkara. Lempak buang dia panggil itlaf. Al-itlaf. Itlaf maknanya melupuskan. Ada tak bahagian korban dilupuskan? Ada. Ada tak? Ada. Tuan-tuan tak pakai lempak. Kambuih. Buh apa nama? Tong sampah MPSP hak besar tu. MBSP lah ni kan. Buh tong sampah besar-besar. Itu makna al-itlaf. Melupuskan. Okey. Prinsip yang pertama, semua korban yang wajib, korban wajib, semua korban yang wajib, yaitu korban nazar dan korban ta'yin, campur dengan juga korban si mati. Semua korban yang wajib dan juga korban untuk si mati hendaklah disampaikan kepada fakir miskin kesemuanya. Bagi hadiah orang kaya tak boleh. Tuan korban dan keluarga nak makan tak boleh. Lempak buang saja pun tak boleh. Okey. Kulit semua sekali. Panggil orang miskin, tanya, ni bagi kat tuan. Ambil dulu. Dia tak mau, terah kat kita balik, lempak buang. Baru boleh. Tak boleh sewenang-wenang. Telinga masa duk pi beli lembu korban, punya duk tengoklah telinga rebeh ke tak rebeh ke, putih tak putih, betul tak? Lepas buat korban, telinga lempak buang, betul? Telinga ni antara benda yang makul, yang boleh makan. Dia tak boleh nak musnahkan. Boleh dimusnahkan hanya selepas tidak ada orang miskin nak ambil. Ni korban wajib. Clear? Jadi kalau buat korban wajib, nazar apa semua, bagi saya jangan duk buat di Malaysia lah. Sakit kepala. Pergi hantar Kemboja, tempat orang tak bisa jumpa daging tu, selesai. Memang orang miskin sungguh. Betul tak?
Korban orang mati pun macam tu juga. Pergi hantar ke Boja ke mana ke, tak tengok langsung. Ni kalau ada aku sini, duk teringin lah pula. Sesekali aku rasa teringin. Okey. Habis. Tengok gambar. Tu lah duk tulis. Buat apa zaman lah orang tak tulis lah. Okey. Kemudian kita nak tengok pula masalah korban sunat. Yang kita urus ni kebanyakannya korban sunat. Okey. Korban sunat. Korban sunat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, korban sunat walaupun dia sunat tetapi wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah sekurang-kurangnya setengah kati dalam keadaan mantah. Mantah ni mentah kan? Mentah makna tak masak. Mentah dan basah. Setiap bahagian. Katalah satu bahagian dapat 7 kilo. Dia ambil setengah kati, wajib pergi bagi kat fakir miskin. Setengah kati pun kita letak ni. Ulama letak setengah kati kerana dia kata wajib bagi kepada fakir miskin sebahagian dalam keadaan mentah lagi basah, dan kadar yang diberi itu adalah kadar dengan makna bagi. Bagi yang dia tak malu nak ambil. Jadi dalam Matlab Badrain dia kata bagi yang tak malu nak ambil setengah retail. Setengah retail maknanya setengah kati. Kalau ikut sukatalah setengah kati 300 gram. Kalau lah ni kita bagi kat orang 300 gram, dia malu tak nak ambil? Malu. Kalau malu kita pelik uruf sekarang ni. Sekilo. Boleh tak? Pasal ulama buat ni, buat nilai ni berdasarkan uruf masa tu. Dia tak mau bagi secubit. Dia tak mau bagi sejorong. Dia tak mau bagi sejorai. Bagi juga. Banyak tu kata bagi. Saya tak beranilah pelik. Walaupun hati saya kata sekilo. Kurang-kurangnya sekilo. Jadi dia sembelih korban dapat 7 kilo, dia ambil sekilo bagi kat fakir miskin dalam keadaan mantah lagi basah. 7 lagi dia makan semua. Sah korban dia, dapat pahala, tak berdosa. Tapi kalau dia buat korban, satu bahagian tu dapat 7 kilo, 7 kilo dia ambil masak ke semua. Tak ada sikit pun yang diberi dalam keadaan mantah dan basah. Maka perbuatan itu salah. Oleh kerana dia wajib, dia langgar benda wajib, berdosa. Dan cara dia nak cover balik adalah dia kena pergi beli daging di masjid pula. Dia pergi beli daging di market, qadha balik kadar yang dia kena hantar kepada fakir miskin. Dan diingatkan, yang mantah dan basah tu mesti daging. Tak boleh kulit, tak boleh tulang, tak boleh hati, tak boleh limpa, tak boleh apa. Mesti daging. Ini kadar yang wajib disampaikan kepada fakir miskin. Okey, kita setuju? Sekilo lah. Ada orang buat kenduri korban, sembelih masak sekor.
Ada tak? Betul ke salah? Salah. Tuan-tuan hak pengurus korban saya tahu. Sembelih 10 ekor, nak makan. Sembelih nombor 1, masak semua. Tidak. Masjid ni pun buat begitu. Dah. Dah. Entah perintah apa betul lah. Pemerintahan entah apa betul lah. Tak sampai sepenggal lagi. Banyak. Jangan kata tuan-tuan, kok kampung saya pun banyak. Tapi tuan-tuan tahu, orang tua-tua ni, mereka banyak helah yang kita tak tahu. Dulu-dulu ni, ada tok imam yang miskin-miskin. Kan? Lepas sembelih, tok imam tu lah sembelih. Lepas sembelih, tuan korban tu, dia akan kata kat tok imam, semua lembu ni cik sedekah kat tok imam. Sekok-sekok tu bagi kat tok imam. Selesai ya? Kan? Kalau tok imam nak ambil bawa balik boleh. Tok imam tu pun pandai juga. Dia pun ni nak buat kenduri. Dia kata tak apalah, yang hang sedekah kat aku tu, aku hadiah balik kat hang, ikut hampa nak makan buat apa kan. Lagu tu selesai. Yang tu orang mengaji. Yang hak duk ada lah ni tak ada saya tengok lepas sembelih lembu pertama dia kata masak semua. Nak bagi cepat masak dulu. Masak semua tu salah. Tak boleh masak semua, kena tarik juga setiap bahagian satu sekilo. Masa ambil tu, ini Ahmad punya, yang ni Sa'ud punya, yang ni Musa punya, yang ni Isa punya, yang ni Cik Mah punya, yang ni Cik Noh punya, yang ni Cik Embun punya. Lepas tu ambil satu, sekilo, 7 kilo, bagi kat, walaupun seorang pakai miskin, selesai. Boleh. Pakai miskin tu, dia ada rumah, ada TV, ada semua kan. Jadi macam mana kita nak tahu dalam situasi sekarang? Entah, janganlah kata aku tu. Saya pergi hantar apa nama bantuan kat orang miskin. Melarat, TV ada, handphone pun ada. Yang tu keperluan. Yang tu lah keperluan hidup hari ni. Mentang-mentang mereka susah, tak kira daripada handphone. Mampulah zaman lah ni. Tak ada handphone susah. Okey, apa makna miskin? Makna miskin adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi untuk keperluannya. Kalau sehari dia perlu RM30, dia dapat 20-25 miskin. Okey. Kemudian yang kata fakir, bawah lagi. Orang yang pendapatannya tidak mencukupi setengah pun daripada keperluan kehidupannya. Dia perlu sehari 30, dia dapat 15-20 ke bawah. Yang tu fakir miskin. Dan baju tak ada. Ada. Orang miskin ni kan sampai telanjang kot. Itu ikut uruf. Dan saya pasti semua qaryah ada senarai orang miskin. Ustaz ada tak? Ada. Ustaz kampung mana? Parit Buntang. Kulaan lah. Betul. Patut duk takuhir. Parit Buntang ada orang miskin tak? Ada. Ustaz ada kan? Tahap kemiskinan tu begitu. Dan biasanya qaryah dia ada senarai orang miskin yang dapat bantuan zakat dan sebagainya, bantuan masyarakat. Kadang-kadang orang miskin zakat pun tak kenal, tapi kita orang kampung tahu depa tu susah, depa tu miskin. Dia kena ganti. Dia wajib pergi beli daging. Dia tak mau dengar. Dia kena korek telinga sikit. Tak apa. Lepas tu dah abang lah kat dia, kena bagi kat orang miskin. Abang lah. Dia tak mau dengar. Tak apalah, selesai tu. Macam dia buat lembu tu satu tuan. Ya. Dia perlu hanya bagi sekilo saja atau 7 kilo? Kalau dia seorang sekilo. Sekilo. Dah satu bahagian sekok lembu. Paling banyak apa ni? Lepas tu Ustaz, kalau tadi Ustaz sekurang-kurangnya sekilo lah. Ampalah kata sekilo. Matlac Badrin kata setengah kilo.
Apa kena tahu? Sekejap lagi balik habang kat apa tok guru kata ni ustaz Rasli ajak sesat lah pula. Tapi saya tahu ulama buat setengah kilo tu adalah atas huruf. Atas huruf bagi tu. Kalau sekumpulannya tu yang seafdal sebaik. Tu sekejap lagi saya nak cerita. Okey. Yang kata makruh ni, bagi keluar wilayah ni. Bagi terasa masalah. Yang kata keluar wilayah daging jadi makruh ni. Tak makruh haram. Okey. Kita harus buat korban di mana kita nak buat. Boleh? Dalam Sabil Muhtadin dia cerita. Kata Syekh aku Muhammad Ibn Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah. Harus buat korban. Apa dia kata apa? Dia habaq Quran lah. Dia habaq Syekh dia kata boleh buat korban di luar untuk menghasilkan kasih sayang, mawaddah. Tapi diingatkan apabila disembelih di mana-mana tempat, tidak boleh memindahkan daging korban tu ke tempat lain. Orang Parit Buntag mai buat korban di apa? SPS ni, SPT ni, diedarkan di sini dan tak boleh edarkan untuk orang miskin luar daripada sini. Ikut daerah. Ikut daerah. Ustaz kata apa? Apa dia? Miskin Pulau Pinang. Atau rojak ni, rojak zakat. Tak tahu saya Ustaz. Saya tak tahu. Saya dengar cerita Pulau Pinang ni 3,000 ke bawah dia berkata miskin lah. Saya tak tahu. Betul ya? Tapi sebenarnya ikut orang juga. Ikut kalau dia tu satu pegawai kerajaan pencen, rumah pun tak kena bayar, kereta pun tak kena bayar, pencen dia 3,000, dia seorang aja. Bini pun mati. Bini dah mati, anak semua dah lepas, dia seorang 3,000. Kaya kot. Kaya kot. Dengan seorang pegawai kerajaan juga, gaji dia 5,000, bini dia 3 orang, anak dia 30 orang, miskin kot. Piduk gatai kahwin sampai 3, buat apa? Buat ke mana? Orang mau. Patut senyum. Mentah jangan boleh masuk tak? Ha? Bagi mentah yang kata haram wilayah, jangan boleh masuk. Jangan bawa balik masuk kecuali bahagian yang dia nak makan. Bahagian dia nak makan boleh. Okey. Saya terang sekali tuan-tuan nampaklah. Saya terus kepada pengagihan daging korban yang paling afdal macam mana? Yang ni yang sekurang-kurang ni. Saya bak ni yang paling minima. Yang paling afdal macam mana? Tak, yang ni pengurus korban kena faham. Kerana kebanyakan pengurus korban dok buat kepala tahu. Dan dia tak tahu, orang tahu kata dia tak tahu, dalam keadaan dia tak tahu, kata orang tahu dia tak tahu. Tiru ada seorang ceramah tu kata tu. Kata jangan dok buat kepala tahu. Tak lagi kita tak tahu kata orang tahu, kata kita tak tahu. Okey. Yang paling afdal, al-afdal nombor 1. Afdal nombor 1, tuan korban makan setengah kati. Hak kata sejemput ambil tu, siapa ambil? Tuan korban ambil dan kesemua diberikan kepada fakir miskin. Orang kaya, no way. Orang kaya nak makan daging, pergi beli di kedai. Ustaz Subuki pesyarah kot, pesyarah kanan kot, nak makan daging beli kedai. Okey? Yang ni yang paling afdal nombor 1. Tuan korban makan beberapa suap. Dalam kitab kata beberapa suap. Tak salah kata setengah kati. Tuan korban makan beberapa suap. Yang afdalnya dia ambil hati. Ini dalam K. Arsyad Banjari kata afdal ambil hati. Beberapa suap. Hati pun 2-3 kilo lah kadang-kadang tu. Ambil lah hati sikit, rebus dalam periuk,
bagi anak-anak minum, ambil berkat. Yang lain semua bagi kat siapa? Bagi kat fakir, miskin. Yang ni paling afdal. Kalau hati potong 3, 7. Ni cerita 7 ke cerita apa ni? Ni bukan cerita pembahagian 7 dah ni. Cerita pembahagian 7 ni sat lagi. Yang ni cerita tuan korban. Seekor kambing ke, satu bahagian dia ke, dia hanya makan beberapa suap, dan yang dimakan itu adalah hati, dan yang lain semua ditasaddukkan, disedekahkan kepada siapa? Fakir miskin. Orang kaya dapat tak? Tak dapat. Katalah sembelih seekor kambing dapat 15 kilo, tuan korban ambil setengah kilo, makan dengan keluarga dia, ambil hati. Yang lain lagi 14 kilo setengah buat apa? Semua bagi kat fakir miskin. Tuan-tuan tahu cukup bahaya. Ada orang buat korban. Saya bagi contoh. Yang buat korban tak selesai. Dia buat korban. Saya buat korban. Saya sembelih kambing seekor, buat korban di rumah. Tengok dalam kitab Syekh Arsyad Banjari kata yang afdal buat korban di mana? Di rumah sendiri. Supaya apa? Semua ahli keluarga menyaksikan, bekerja sama, ambil berkat, buat kerja apa semua, makan, ambil berkat apa semua. Okey, saya pun nak buat ikut afdal. Saya ambil hati sikit, rebus bagi anak-anak makan, hak lain kononnya saya nak sedekah. 15 kilo saya buh dalam beg plastik, 15 sekilo, saya bagi kat jiran-jiran saya. Jiran saya ujung sekali engineer. Yang sebelah engineer tu lawyer. Kemudian hal lepas tu engineer balik. Lepas tu pula kontraktor. Lepas tu pula pengetua sekolah. Lepas tu rumah hujung balik juru nilai. Lepas tu rumah balik sana pula CEO satu syarikat. Belik ni CEO, belik ni CEO, belik ni tuan syarikat lori lah 15 orang. Semua bagi kat mereka mantah dan basah. Tapi semua orang kaya. Selesai tak? Tak selesai. Tak selesai. Jadi saya dah tak buat benda wajib, jadi berdosa. Saya kena pergi beli pula daging di market, sekilo daging kambing, pergi hantar kat orang miskin. Tu pun nak pergi selesai yang wajib sahaja. Lepas tu hati-hati. Yang duk main sembelih, tak tahu duk bagi ikut suka tu, takut-takut tak sampai kepada fakir miskin. Oh, nak urus korban seronok. 5 ekor. Masjid yang berapa ekor? 10. Masjid kami 30 ekor. 30 ekor tu fakir miskin dapat sekilo. 30 ekor sepatutnya ada 3,000 kilo. 3,000 kilo, kampung tu fakir miskin ada 30 orang, patut seorang dapat 100 kilo. Tak tahu dapat seorang sekilo. Mana pergi hak lain? Hak lain semua depa buat barbecue lah. Depa buat kenduri lah. Depa buat yang tu lah, depa buat yang ni lah. Yang tu tak kena. Okey. Cara tu salah. Okey, yang afdal nombor 1 yang afdal nombor 1 iaitu tuan korban makan beberapa suap dan yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Okey, yang afdal nombor 2. Oh, yang ni saya ingat saya kena buat dalam bentuk lain. Okey. Macam tu. Boleh macam ni. Makan sedekah hadiah. Okey. Yang afdal nombor 1. Tuan korban makan beberapa suap. Sedekah semua, hadiah tak ada.
Ni afdal nombor 1. Yang ni kita panggil A campur. 2 kali campur. Okey. Yang ni kalau siapa boleh buat, sempoi. Katalah dia sembelih kambing sekok, dapat 15 kilo, keluarga dia makan setengah kati 300 gram, yang lain semua 15 kilo dia sedekahkan kepada fakir miskin. Pi cari fakir miskin, pi hantar kat dia. Dalam keadaan mantah lagi basah. Afdal nombor 2. Afdal juga. Nombor 2 yang afdal. Afdal nombor 2, dia makan 1/3. Dia sedekah 2/3 dan hadiah tidak ada. 15 kilo kambing, sekok kambing buat korban dapat 15 kilo. 5 kilo dia ambil makan, dia dan keluarga dia. 10 kilo lagi dihantar kepada fakir miskin. Yang ni afdal juga Ustaz. Okey. Kemudian yang afdal nombor 3. Tuan makan 1/3, disedekahkan 1/3 dan dihadiahkan 1/3. Yang ni dipilih oleh kebanyakan ulama. Mazhab Hanbali pilih yang ni kerana ini ambil berkat, yang ni bantu orang miskin, yang ni untuk menghasilkan mawaddah, kasih sayang dengan jiran-jiran, tetangga dan sahabat handai. Tapi kita risau yang duk berlaku dalam masyarakat, banyak hadiah lebih daripada sedekah. Okey, katalah saya buat korban sekok lembu. Saya buat korban sekok lembu dapat 100 kilo. 100 kilo. Kalau bahagi 3, mana sini 33, 33. Tidak. Dekat rumah saya, yang saya nak bagi tu, kampung saya lah, kampung kecil saya lah, satu kampung. Katalah kampung saya ni, dalam kampung saya, orang ada lebih kurang 60 rumah. Ada lebih kurang 60 rumah. Orang miskin 10 rumah. Orang miskin 10 rumah. Orang kaya 50 rumah. Jadi saya ambil 33 kilo. Pasal apa? Saya tuang korban 1/3. Okey. Kemudian orang miskin ambil 33 kilo. Depa ada berapa orang? Depa ada 10 orang. Jadi seorang dapat 3.3 kilo. Tidak? Kemudian orang kaya ada 50 orang. 50 orang 33 kilo bahagi 50. Depa dapat seorang berapa kilo? Mana boleh 600 gram. Depa lebih kurang dapat seorang 600 gram. Okey. Macam tu. Ni sampai 33 nak makan apa ni? 33 kilo ni. Ada lebih bagi ke orang miskin ni. Okey. Jadi tak mau orang kaya pun dapat sekilo, orang miskin pun dapat sekilo. Sini orang miskin berapa orang? 80 orang. Rumah semua? 3,000. Rumah semua 3,000. Dalam 3,000, 80 rumah saja orang miskin. Okey, tak apa. Ini pengakuan ikhlas daripada tuan imam kita. Okeylah, yang kita tahu, yang dikenal pasti orang miskin ada 80. Ustaz nak sembelih berapa kilo? Berapa ekor? 10 ekor. Sekor dapat 1 kilo. Ada 130 pun ada. 120 sekor. Okeylah, kata 100 average. Jadi 10 ekor akan dapat berapa? 1000 kilo. 1000 kilo. 1000 kilo. 10 ekor maknanya orang masuk korban ada 70 orang, betul tak? Orang miskin ada 80 orang,
Orang kaya ada berapa banyak orang kaya Ustaz nak bagi? Takkan nak bagi 3,000? Ustaz nak bagi berapa ribu orang? Berapa ratus orang nak bagi? 500. Ustaz nak bagi 500 orang. Okey. 1,000 kilo 333. Bagi 3 kan? Tuan-tuan bahagi. 333 kilo bahagi 70. Dapat seorang berapa? Tiklah Ustaz. Pening lah. Anak abang ni Ustaz jadi pening tu. Berapa? 4.7. Okey. Jadi orang masuk korban, mereka ambil 4.7 kilo daripada 1,000 kilo. Ni mereka punya nak makan 1/3. Comel tidak? Orang miskin bagi 80. 333 bagi 80. Dapat apa? 5 kilo. 4.1. Okey, 4.1 kilo. Orang miskin ustaz kena bagi 4.1 kilo. Okey. Lepas tu 333 bahagi 500. Orang kaya dapat apa? 600 gram juga. Jadi 600 gram. Ni kalau kita pergi tengok pengurusan macam ni, kita tahu orang hak urus ni mengaji. Orang yang urus ni mengaji. Dia pula buat apa nama bungkus untuk orang masuk korban. Color apa? Color merah. Bungkus untuk orang miskin color biru. Bungkus untuk orang kaya kuning lah pula, hijau tak ada. Entah ni belah mana ni. Okey, color merah bungkus itu orang masuk korban. Color biru bungkus itu orang miskin. Color kuning bungkus itu orang kaya. Jadi bungkus kuning kena 600. Tu bagi kat orang miskin. Bagi kat orang kaya. Kalau tengok orang kaya, tak tahu tengok Ustaz Subki duk pegang bungkus color biru. Macam mana orang kaya ni duk pegang bungkus biru? Tak, dia tolong ambil kat orang kampung dia hak miskin nak pergi bagi. Itu tak apalah. Jadi saya harap tuan-tuan yang mengurus tahun ni buat betul-betul Ustaz. Kampung kita ada apa orang miskin? Tak tahu. Ada satu tempat tu tahun lepas, kira-kira orang miskin boleh dapat lebih 10 kilo seorang. Satu keluarga lah, satu rumah. Mereka kata, Ustaz, mereka mau ke banyak-banyak ni? Saya kata, hampa try bagi tak lagi? Tak try lah. Tahun ni kita try bagi. Tengok mereka ambil ke tak? Tuan-tuan ingat mereka ambil tak? Ambil. Pasal mereka orang susah. Mereka ambil. Walaupun dia sampai jadi kaya dengan sebab dapat daging korban yang banyak. Kita tolong macam tu. Yang ni clear. Bukan kira sembelih bagi je. Bagi orang kaya. Tak tahu Tok Imam ada dapat banyak. Tok Imam ni dia banyak. Buat balik 5-60 kilo. Orang miskin duk melarak. Begitu juga. Kan? Okey. Kemudian, lain daripada tu, bolehlah bagi macam mana pun. Ikut sukalah. Yang ni ikut suka, tapi dipastikan mesti setiap bahagian itu ada bahagian yang mantah lagi basah sampai kepada fakir miskin sekurang-kurangnya sekilo, tuan-tuan kata. Bahagian tu termasuk tulang kan? Ni daging saja. Daging saja. Lepas tu baru kita masuk tulang. Oh, entah kira 120 tu sekali tulang. Kerana bahagian yang nak kena sampai kat fakir miskin yang sekurang-kurang tu mesti daging. Kalau bagi tulang sekilo kat dia tak pakai lagi. Tapi orang miskin pun kena bagi tulang lah sama. Ni tulang semua kita ya duk makan. Orang miskin tak makan tulang pula. Okey. Satu perkara yang mesti dia ketahui, apa makna orang mendapat sedekah dan apa beza orang kaya mendapat hadiah. Orang miskin mendapat sedekah, dia memiliki daging korban.
Orang miskin, entah pening lah. Kau tuan-tuan nak take 5. Boleh pergi tak? Boleh tak? Orang miskin mendapat daging korban, dia memiliki. Memiliki apa? Dia ada pindah milik, daging tu jadi dia punya. Maka bila kata dia punya, dia boleh tasarruf, dia boleh menguruskan daging korban sesuka hati. Dia nak makan boleh, dia nak jual boleh, dia nak bagi ke orang miskin lain boleh, dia nak bagi ke orang kaya lain boleh, dia nak lempak buang pun dia punya pasal. Dia punya. Orang miskin. Ini hak 80 orang miskin tu, dia dapat 4 kilo, dia nak makan boleh, nak jual boleh, nak apa boleh, nak apa boleh, nak apa boleh. Okey. Tapi tak boleh. Tapi dia tidak boleh memberi kepada mana-mana orang kafir. Itu ada dalam apa nama Sabil Muhtadin. Tak bagi kat orang kopiah, tak boleh juga. Pasal dia benda ibadat. Kemudian orang kaya yang mendapat jalan hadiah tidak memiliki. Dia dapat daging korban, tidak menjadi hak milik. Ustaz, bagi contoh kawan-kawan saya lah, Ustaz Abu Mansur dapat daging korban, orang lah, orang punya amai kat kita, bukan kita punya. Kita tuang korban pun bukan kita punya. Bukan kita punya. Ustaz Ustaz Subki dapat orang bagi daging korban pun tak jadi hak milik. Kita hanya lebih kurang taraf kita macam pi makan kenduri. Entah buat kenduri, panggil anak pergi makan. Anak boleh makan tak? Boleh. Tapi anak memiliki tak? Tak boleh. Tepi rumah kenduri, kan? Rumah dia buat kenduri kan? Kita bawa apa? Bawa siang. Makan pun makan, lepas tu tapau. Tapau pun tapau. Boleh tak? Banyak mana orang sambil-sambil nak balik kenduri, dia balas apa? Dia balas kuih, biskut yang orang nak bagi, kuih kacang-kacang apa tu atas meja. Boleh ambil tak? Tak boleh, orang bagi makan dia. Ataupun orang buat kenduri, saya ambil apa kacang-kacang banyak-banyak tu, saya himpun, saya pergi jual di kedai, boleh tak? Lagi tak boleh, haram. Ataupun saya panggil orang lain main makan, boleh tak? Tak boleh, saya bubuh apa Ustaz Abu Mansur, entah tak panggil dia, nak bawa dia bagi makan sama, boleh tak? Tak boleh. Kecuali tuan kenduri bagi izin. Okey, jadi daging korban orang kaya tidak memiliki, dia hanya boleh makan, masak bagi orang makan, ataupun bagi kepada fakir miskin. Boleh. Dan dia tidak boleh haram, dia tak boleh apa? Tak boleh jual, tak boleh hebah, tak boleh itlaf. Itlaf maknanya memusnahkan. Saya dapat daging korban banyak. Ni tuan-tuan semua buat korban, kononnya mengaji kat saya, mai bagi seorang sekilo. 100 anak murid, 100 kilo ada di rumah. Lebih kurang sekong. Saya orang kaya. Tu orang kaya yang gelap, saya bukan orang kaya. Tapi orang pada bab korban ni kaya lah. Kita ni tunggu jadi macam Ustaz Abu Mansur baru kaya. Tara-tara saya tak kata kaya lagi. Okey. Orang kaya, saya tak mau nak makan, saya tak mau nak apa, saya jual. Boleh tak? Tak boleh. Haram. Kalau jual, kena pergi beli ganti hak mentah bagi kaum miskin. Nilai. Bukan nilai tu, kilo tu. Berapa kilo kita jual? Tak boleh. Okey. Yang kedua, tidak boleh hebah. Saya orang kaya, nak ambil bagi kat ustaz. Ustaz orang kaya juga. Tak boleh juga. Dapat lagi korban banyak ni, saya tak boleh bagi pada ustaz. Saya ustaz orang kaya. Orang kaya yang dapat daging korban pada jalan hadiah, tidak boleh menghadiahkan kepada orang kaya lagi.
Tak boleh hebah lagi. Yang ni banyak berlaku. Dia beradik main rumah, nak balik kampung lah apalah, bagi. Tak boleh. Sebab tu kata, jangan seronok sangat duk curi daging korban, ambil daging korban. Dia payah pengurusannya. Biarlah, kali ni kita buat korban, memang nak bantu orang miskin. Maka ambil sikit-sikit, ambil berkat. Tu pun kira tumpang rezeki orang miskin. Okey? Jadi fahamlah kita, orang kaya dapat daging korban tidak memiliki, berbanding dengan orang miskin dapat daging korban memiliki. Senang kata, orang kata macam mana pun tak boleh. Sebab ada dengar, kata boleh, bila dah dapat, boleh bagilah buat. Siapa kata? Ada dengar. Dia kata masak-masak bagi orang Cina, jiran sebelah ke apa. No comment. Pasal haduk kata tu pun orang hebat-hebat. Kan? Kita ni siapalah. Nah, abang kata memberi daging korban kepada orang bukan Islam, sama ada korban yang wajib ataupun korban yang sunat, mengikut mazhab Syafi'i pada qaul yang mu'tamad adalah tidak dibenarkan, hukumnya haram. Kemudian ada pandangan sebahagian Syafi'iyah, amanah ilmu saya abang, dalam Iqna' pun ada. Qaul yang kedua, dia kata harus, iaitu pada korban sunat, tetapi tidak harus pada korban wajib. Yang harus pada korban sunat itu, moga-moga tuan korban tu yang bagi. Tuan korban tu yang bagi. Ataupun orang dapat korban, masak bagi makan, itulah. Tapi Pulau Pinang kita pernah mesyuarat dalam bab tu, dan mana tu asal lah. Keputusannya tak boleh juga. Walaupun masak ke apa ke, tak boleh juga. Kalau bagi juga kena ganti. Orang yang bagi makan tu lah. Orang yang bagi makan tu kena ganti. Ustazah. Orang yang bersiang. Orang yang bersiang mengambil mana-mana bahagian korban sebagai upah dia bersiang, hukumnya adalah haram. Jadi dia kena macam mana? Dia ambil macam orang lain juga. Ustaz Abu Mansur, orang buat kerja ke, orang tak buat kerja? Orang buat kerja kena bayar upah. Kalau dia buat kerja sukarela, sukarela. Kalau dia buat kerja mau upah, bagi upah. Okey? Kemudian nak bagi daging korban, kata ni beda hang kerja, ni beda hang kerja, ni beda hang kerja, yang tu tak boleh. Dia kena ambil macam mana orang lain. Kalau dia miskin, dia ambil lah 4,5 kilo. Kalau dia orang kaya, ambil lah 600 gram. Kalau ada tulang-tulang, Ustaz Abu Mansur kena urus. Hantar tulang kat orang miskin sama, hantar tulang kat orang kaya sama. Macam tu. Fair and square. Duk berebut. Kalau berebut, cari 2-3 orang miskin hal 80 tu, bagi kat mereka dulu, siapa mau minta kat mereka tu. Senang. Cari 5 orang hak miskin tu, dia mai hari korban tu, okey, pak cik duk tangisan. Okey, tulang ke apa yang duk nunu mau hak ni mau berebut, kalaulah berlaku berebut. Biasa berebut apa? Berebut apa? Kepala lagi? Ekor? Kulit pun berebut, nak buat apa? Kulit pun berebut. Tak apalah. Kepala, kulit, ekor, tak apa. Ustaz kena tegah itu. Tak apa. Saya akan urus dengan cara yang paling baik. Ambil kulit tu, ambil kepala tu, pas semua himpun setempat. Ambil seorang fakir miskin. Okey, Ustaz diberi kuasa untuk mengagihkan. Okey, semua kepala, 10 kepala ni, saya sedekah kat makcik. Tu terkejut makcik tu. Ni dia kepala semua dengan tanduk-tanduk. Tak apa. Makcik terima lu. Makcik tu pun terima. Kepala 10, ekor pun 10, apa lagi? Kulit pun 10. Hak mana yang mau kepala ekor tadi? Tanya makcik ni, dia bagi ambil. Abang kat makcik jangan bagi saja makcik. Makcik pun pandai. Siapa mau kepala seketui 120. Ekor seketui berapa? Ekor berapa? 50. Ekor 50. Ekor 50. Lepas tu kulit 50 agak.
50. Okey, makcik tu dapat duit. Makcik boleh jual tak? Boleh. Bila ustaz dah agih kat dia, jadi milik dia. Ataupun makcik tu tak, makcik tak maulah duit-duit pun siapa nak ambil lah dia 1000 tu lah. Tapi supaya orang kaya faham yang mereka duk teringin sangat tu adalah milik orang miskin. Ustaz buat Ustaz. Cari 2 orang ke 3 orang ke ni. 2 kepala ni pakcik punya, 2 kepala ni pakcik punya, 2 kepala ni pakcik punya. Ekor ni pakcik punya, ekor ni pakcik punya, ekor ni pakcik punya. Pakcik boleh bagi saja siapa pun dan pakcik boleh jual. Ya. Orang miskin tak mau terima, kata, okey lah ni pakcik wakil kat saya untuk terima bagi pihak pakcik. Kemudian pakcik wakil kat saya untuk jual bagi pihak pakcik. Sagi dapat duit saya bagi kat pakcik. Dia maunya. Dia pun kata, saya wakilkan pada nak sembang 2 hari tak habis banyak benda. Okey. Kalau macam tu, ambil wakil daripada orang miskin untuk kita terima bagi pihak dia, kemudian ambil wakil daripada dia untuk kita jual bagi pihak dia. Contoh macam dia Ustaz bagi kan. Orang miskin dia ada tamlik kan. Dia bermilikan. Dia kata tak apa, sesat dekat pihak manusia tu buat sebenarnya di malam. Kita boleh ambil untuk hadiah apa. Boleh. Tak, sebenarnya ustaz pun boleh hadiahkan. Tak macam ni. Bila tuan korban bagi kuasa kepada pengurusan untuk mengagih, ustaz boleh agih kat siapa saja. Tapi kepala dengan ekor ni sering menimbulkan masalah, bergaduh. Ustaz pasal apa bagi kat dia tu? Pasal apa bagi kat kau ni? Pasal apa bagi kau ni? Jadi serabut. Saya punya pandangan lah, nak bagi bersih masalah serabut tu, bagi kat orang miskin. Siapa nak pergi beli kat orang miskin tu. Tapi kalau orang miskin pun dah tak mau, balik pada ustaz balik lah. Ustaz buatlah macam mana pun. Ekor tu dia mau. Kepala tu. Kepala tu dia tak payah kisah. Kepala saya ingat game Bangla suka. Game Bangla suka. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ya. Depa sendirilah nak bagi kat orang buat kerja tu bukan kerana upah, kerana nak hadiah, kerana nak sedekah, boleh sebenarnya. Boleh. Tapi jangan kerana upah. Upah bagi duit lain. Upah bagi duit lain. Apa? Boleh. Tak ada masalah. Jangan bagi kerana upah. Jadi tuan-tuan, memang banyak benda kalau kita nak bincang, tapi sekurang-kurangnya ada sinar di hujung jalan untuk kita uruskan ibadah kurban dengan sebaik mungkin dan kita beroleh pahala dengan kita menguruskan ibadah kurban ni dan jadi kebajikan kepada kita dunia dan akhirat. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, dan kalau ada terkhilaf dan kalau saya silap, saya minta tuan-tuan tolong betulkan saya. Inilah apa yang saya faham, panjang apa yang saya lihat, saya belajar dan saya dapat daripada guru-guru saya, dan moga-moga perkongsian ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan. Amin ya rabbal alamin. Tutup terus Ustaz. Tutuplah orang azan dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.